ditinggal. Ini semua tidak dipedulikan sebelum ini oleh mana-mana syarikat yang mengambil warga asing ini sebagai pekerja. Sebab itu sebelum ini kita lihat apabila kerajaan berikan kuota calling visa kepada syarikat untuk bawa masuk warga asing, mereka dapat kuota 1,000 pekerja, 2,000 pekerja. Selepas itu mereka sabkan kuota ini, mereka jualkan pekerja-pekerja ini kepada syarikat-syarikat yang kecil dalam bilangan 50 orang, 30 orang, 20 orang pekerja ini. Dan pekerja-pekerja ini diletak di mana? Diletak di dalam perkampungan rakyat tempatan. Mesti ada di kalangan rakyat tempatan, mesti ada di kalangan kita. Lihat sebelum ini, warga-warga asing tinggal di dalam kampung-kampung rakyat tempatan. Satu rumah letak 2-30 orang. Mesti ada, tuan-tuan. Dan mereka ini pagi-pagi akan pergi kerja, ikut tauke-tauke buat kontrak. Jangan bagi dah selepas ini, tuan-tuan. Jangan bagi. Kalau ada, terus buat laporan. Buat laporan polis melibatkan ancaman kepada penduduk. Kita dah buktikan di Surplus, kita telah buktikan berlaku di Kuala Sungai Pinang, balik Pulau Pinang. Bagaimana 300 pekerja warga asing ditempatkan di 6 buah banglo. 6 buah banglo 3 tingkat, menempatkan kurang lebih 300 pekerja-pekerja warga asing. Kita telah turun ke lapangan, kita buat pembongkaran, kita bawa keluar YB kawasan, penduduk setempat karya. Kita bongkarkan isu ini, kita buat laporan, kita tekan sehingga pihak polis datang, sehingga OCPD datang, ketua polis daerah turun padang. Turun padang, tuan-tuan. Bawa mereka ini ke balai polis, buat semakan dokumen. Apa yang berlaku sekarang ini, warga-warga asing, pekerja-pekerja kilang itu terpaksa dipindahkan di satu penempatan asing. Tidak boleh sewa rumah kawasan itu. Ini yang rakyat kena buat. Rakyat kita kena jadi rakyat madani. Rakyat madani adalah rakyat yang cerdik, yang boleh semak dan imbang apa yang dibuat oleh kerajaan. Rakyat yang boleh melihat, memberi cadangan, memberi solusi, membuat bantahan, memberikan kerjasama kepada kerajaan. Ini yang perlu kita buat, tuan-tuan. Kita dah buktikan. Dan saya nak seru kepada semua sahabat-sahabat, followers kita, semua rakyat Malaysia yang tidak ada kepentingan dengan warga-warga asing, dengan pendatang-pendatang haram ini semua, tuan-tuan. Bila tengok sahaja warga asing masuk dalam negara kita, masuk dalam perkampungan kita, masuk dalam rumah-rumah pangsa, rumah-rumah flat, masuk dalam taman-taman, terus buat laporan polis. Buat laporan polis berdasarkan apa, tuan-tuan? Buat laporan polis berdasarkan ancaman kepada rakyat Malaysia. Sebab kita tidak boleh cek dokumen warga asing. Mereka berada dalam kawasan taman perumahan kita. Mereka berada dalam kawasan flat perumahan kita. Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada anak-anak gadis. Semua ini akan jadi ancaman kepada keluarga kita. Anak-anak gadis kita, anak-anak kecil kita terpaksa berkongsi lift dengan warga asing. Kita tak tahu dia orang ini siapa. Dia orang ini penyamun, perompak, pencuri, kita tidak tahu. Sebab kita tidak boleh cek dokumen dia orang. Sebab itu jangan beri dah sama sekali, jangan ada toleransi, jangan berikan peluang, terus buat laporan polis. Buat laporan polis berdasarkan ancaman mereka ini berada dalam negara kita. Kalau hanya pergi buat laporan polis, kata kita buat laporan polis, kita bagi tahu warga asing ada dalam flat, polis tak akan ambil tindakan, tuan-tuan. Polis tak akan ambil tindakan. Polis akan bagi tahu ini masalah immigration. Ini masalah immigration melibatkan warga asing. Bagaimana polis nak ambil tindakan? Kita perlu buat berdasarkan ancaman. Memang ancaman. Sebab PDRM ada melibatkan jenayah. Ada bahagian dalam PDRM melibatkan satu bahagian pencegahan jenayah. Apa maksud pencegahan jenayah? Perlu ambil tindakan sebelum berlakunya jenayah.
buat laporan ini tuan-tuan. Seluruh negara buat laporan ini. Nampak warga asing ada dalam kawasan perumahan, buat laporan kepada PDRM melibatkan ancaman mereka ini berada dalam negara. Kita tidak selamat, anak-anak kita tidak selamat, anak-anak gadis kita tidak selamat, semua kita tidak selamat sebab mereka ini kita tidak tahu daripada mana asal datang mereka ini berada dalam negara kita. Buat tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu lagi, saya nak kongsi lagi tuan-tuan. Sebab ada di negeri-negeri di bawah PBT telah keluar surat perkeliling. Warga asing tidak boleh tinggal, tidak boleh duduk dalam kawasan perumahan, dalam kawasan flat, dalam kawasan taman bersama-sama dengan rakyat tempatan. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu sebelum ini kalau ada ketetapan, kalau ada surat perkeliling daripada agensi, daripada jabatan kerajaan, daripada PBT, sebelum ini rakyat tempatan akan diam. Sebelum ini rakyat tempatan tidak akan ambil peduli. Rakyat akan senyap. Dan apabila rakyat senyap, ada arahan daripada negeri, ada arahan daripada kementerian, ada arahan daripada kerajaan, tetapi tidak diambil tindakan penguatkuasaan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dalam masa yang sama, tidak ada apa tuan-tuan. Rakyat akan senyap. Perkara ini tidak akan berlaku tuan-tuan. Perkara ini akan senyap. Senyap sahaja. Okey? Perkara ini akan senyap sahaja tuan-tuan. Undang-undang, arahan dah keluar, surat perkeliling dah keluar, tetapi tindakan tidak diambil. Bila tindakan tidak diambil, rakyat senyap, bermakna pendatang haram, warga-warga asing ini akan selesa tinggal dalam negara kita. Sekarang ini tuan-tuan, sekarang apabila kita mula bangkitkan isu ini, kita dah fahamkan rakyat Malaysia, kita dah bagi penerangan, penjelasan, kita bangkitkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia bahawa undang-undang ini telah ada, surat perkeliling ini telah dikeluarkan, PBT telah keluarkan surat perkeliling bahawa warga asing tidak boleh tinggal dalam kawasan perumahan rakyat. Bila kita lihat mereka ini tinggal, mereka ini ada, mereka ini duduk bersama-sama dengan kita, satu unit flat, mereka duduk 10-12 orang, satu rumah teres, mereka tinggal 20-30 orang. Apa yang kita perlu buat? Ambil alamat rumah itu, telefon balai, pergi report, bagi tahu bahawa ini adalah ancaman kepada rakyat. Lambakan warga-warga asing di dalam kawasan penempatan penduduk. PDRM kena ambil tindakan. Dan Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia perlu ambil tindakan, perlu saman majikan ini, perlu compound, perlu saman majikan ini, melibatkan satu kepala tuan-tuan, boleh kena saman. Kalau ada 20 orang, 20 saman. Ini perlu rakyat madani, rakyat yang perlu cek dan balance bagi pentadbiran kerajaan. Tuan-tuan, kalau ini yang berlaku, ini yang kita buat, rakyat bangkit, rakyat bersuara, percayalah, pihak berkuasa, pihak kerajaan tidak akan berani melindungi warga-warga asing, warga-warga asing Alibaba lesen, warga-warga asing pendatang haram dalam negara kita. Tidak akan berani lindungi mereka sama sekali. Ini kuasa rakyat. Ini hak kita sebagai rakyat. Kita buat laporan. Undang-undang dah ada, kita buat laporan. Undang-undang dah ada, kita check and balance bagi tekanan. Ini tuan-tuan. Sebab itu saya minta seluruh rakyat Malaysia bangkit, berikan kerjasama dengan kerajaan. Jangan kita malas lagi. Jangan kita buat tak peduli. Jangan kita buat pentingkan diri kita. Kita kena ingat, kalau kita tidak bersuara sekarang, kalau kita tidak ambil tindakan sekarang, lagi 10 tahun, 15 tahun, anak cucu kita akan merempat dalam negara kita sendiri.
Kita tak nak tengok tuan-tuan anak cucu kita merempat. Kita tak nak tengok tuan-tuan warga-warga asing yang datang sebagai kuli, yang datang bekerja di sektor 3D, selepas itu menjadi tauke dalam negara kita sendiri, dan mereka di belakang kita, mereka menghina rakyat tempatan, sedangkan rakyat tempatan memberikan peluang kepada mereka. Rakyat tempatan mempunyai jiwa dan hati yang baik, yang ikhlas, berikan mereka peluang bekerja dalam negara kita. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka hina kita di belakang. Ini jangan jadi tuan-tuan. Ini mereka hina kita. Sekarang kita dah boleh lihat bagaimana mulut-mulut tak guna pendatang-pendatang haram ini. Bagaimana kita boleh lihat pendatang haram ini membiarkan anak-anak hybrid dalam negara kita. Dan golongan-golongan hybrid ini, mereka bukan mempertahankan rakyat tempatan. Mereka bukan mempertahankan rakyat Malaysia. Mereka bukan bersuara mempertahankan hak rakyat tempatan. Tetapi golongan-golongan hybrid ini tuan-tuan, kita dah buktikan secara lapangan, mereka ini sebenarnya mempunyai jiwa untuk mempertahankan keluarga sebelah bapa mereka yang datang sebagai warga asing menetap dalam negara kita, melahirkan mereka, dan mereka ini berbinkan si bapa tetapi berketurunankan si mak. Ini anak-anak hybrid dalam negara kita. Mereka ini nak mempertahankan negara? Tidak, tuan-tuan. Mereka tidak ada jiwa pertahankan negara. Mereka ini, terima kasih Saudagar Burger, subscribe kepada kita. Dan siapa yang nak subscribe, boleh subscribe akaun ini. Kita ucapkan terima kasih. Dan siapa yang telah berikan gift dan sedang berikan gift ini, saya ucapkan terima kasih kerana berkongsi rezeki di awal pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki insya-Allah, dan kira perkongsian rezeki ini sebagai amal yang soleh di akhirat kelak insya-Allah. Anak-anak hybrid ini tuan-tuan, anak-anak hybrid ini nak pertahankan rakyat kita, nak mempertahankan negara kita, tidak ada tuan-tuan. Tak ada, percayalah tak ada. Mereka lebih kepada jiwa mereka ini sebelah bapa. Mereka lebih kepada jiwa mereka ini untuk mempertahankan keluarga-keluarga bapa mereka. Mereka berbinkan bapa warga asing, tetapi mereka berketurunankan si emak rakyat tempatan. Ini pelik hanya ada dalam negara Malaysia. Berkahwin boleh tukar keturunan. Ini nasab yang jahanam, lingkup, dalca, caca, marba tuan-tuan. Kalau orang Penang beritahu dalca, caca, marba, ini lingkup tuan-tuan, jahanam keturunan yang ada di Malaysia ini. Cuba bayangkan, berbinkan si bapa, binkan si bapa, berbentikan si bapa. Keturunan tak ikut bapa, keturunan ikut mak. Bila masa keturunan boleh ikut mak? Bayangkan mereka ini daripada negara luar, daripada warga asing, bapa dia orang daripada negara luar. Keturunan nasab ini daripada negara luar. Muka keturunan dia orang ini daripada negara luar. Binkan benti daripada negara luar. Tetapi keturunan ni jadi sebelah mak. Macam mana mak boleh turunkan keturunan? Ini menjahanamkan institusi keturunan dalam, saya kata agama, nanti orang marah tuan-tuan. Ini nasab keturunan jahanam, menjahanamkan nasab keturunan. Islam pun tak ajar tuan-tuan. Mana boleh hilangkan nasab, mana boleh hilangkan keturunan. Ini pelik. Ini muka Bangladesh sebagai contoh. Muka Bangladesh, bapa daripada Bangladesh, anak keluar Bangladesh, berbin dan berbentikan Bangladesh. Ini berbin dan berbenti, tetapi keturunan jadi rakyat Malaysia. Keturunan jadi, kalau Melayu jadi Melayu. Macam mana ini keturunan boleh tukar? Bila masa emak boleh berikan keturunan? Bila kerakyatan Malaysia, bangsa Melayu, bapa Bangladesh. Ini yang berlaku dalam negara kita tuan-tuan. Sebab itu saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia, ini kita kena bangkit sistem ini, kita kena tekan sistem ini tuan-tuan. Kita ini amat bahaya, amat bahaya. Dia boleh menjahanamkan bukan setakat sistem melibatkan populasi,
tetapi ia boleh menjahanamkan, melibatkan nasab keturunan. Hampa tak percaya, saya bagi tahu. Kalau hampa tak percaya, cuba hampa pergi tanyalah. Hampa pergi tanya anak-anak yang mempunyai bapa daripada Indonesia, bapa daripada Myanmar, bapa etnik Rohingya, bapa Bangladesh, bapa Pakistan. Anak-anak mereka ni, lelaki ataupun perempuan, bangsa apa? Hampa pergi tanyalah tuan-tuan. Pergi tanya, pergi tengok IC dia orang. Ini rakyat tempatan, warga negara Malaysia, keturunan bangsa Melayu. Mari ke mana keturunan ini bangsa Melayu? Tuan-tuan, sebenarnya kita tahu benda dulu tuan-tuan. Ini agama. Agama adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang menganut agama ini dipanggil hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada mak bapak muslim mendapat hidayah anak-anak besar dan kekalkan sebagai muslim, ini adalah hidayah. Tetapi bangsa ini, bangsa adalah anugerah tuan-tuan. Beranak-beranak ini, kalau bangsa Melayu, dia akan jadi bangsa Melayu, bangsa yang tidak boleh ditukar. Mana ada orang tukar bangsa? Bangsa adalah anugerah oleh Tuhan. Agama adalah hidayah tuan-tuan. Tetapi sekarang ini manusia menukar bangsa. Manusia menukar bangsa tuan-tuan. Bagaimana bangsa Bangladesh ini anak jadi bangsa Melayu? Bagaimana bangsa Myanmar anak jadi bangsa Melayu? Ini tuan-tuan, pelik dalam negara kita ini.